أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين كربين ثم الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومشايخ من المنتهى ثم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موافق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, amma ba'du. Sambungan kita Minhajul Abidin insya-Allah. Muka surat 96. Baru 105. Baru 105. Kita lama 96 Rumi. Perenggan berapa? Ketahui olehmu 5 daripada atas. Kamu berkehendak situ. Ketahui olehmu kamu berkehendak kepada situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Ambil satu perenggan atas sikit tu, tengah-tengah perenggan tengah-tengah itulah. Dan senya kata setengah salaf. Salaf ni siapa ni? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu salaf. Jadi berkata setengah daripada ulama salaf bahawasanya hawa nafsu Minhajul Abidin kan lupa pula. Minhajul Abidin 96. Dan berapa tadi? 105. Dan sebenarnya telah berkatalah setengah salah bahawasanya hawa nafsu pula terkadang menyeru, terkadang mengajak kepada kebajikan. Jadi kadang-kadang hawa nafsu kita yang jahat ni, hawa nafsu kita kena kenal lah hawa nafsu kita. Kita kena kenal nafsu kita, kena kenal diri kita. Hawa nafsu kita ni tabiat dia cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada kerugian.
Tabiat nafsu kita dia hanya memikirkan keseronokan tanpa memikirkan akibat daripada keseronokan tu. Itu tabiat nafsu kita semua sama. Pendek katanya, nafsu kita ni nak seronok semata-mata. Sama ada keseronokan tu diperolehi daripada perbuatan yang Allah redha, ataupun keseronokan tu diperolehi daripada benda yang Allah tak redha. Tak peduli, dia nak seronok semata-mata. Ada pun akibat dia tak peduli. Itu hawa nafsu. Dan hawa nafsu ni antara sifatnya lain lagi, iaitu senantiasa bercanggah dengan perintah Allah. Selalu menyalahi perintah Allah, itu nafsu. Dah memang tabiat dia begitu. Allah suruh semayang, dia tak nak semayang. Allah suruh ngaji, dia tak nak ngaji. Allah suruh cakap benar, dia cakap dusta. Allah suruh rendah diri, dia nak takabur. Dia begitu. Hawa nafsu kita macam tu. Jadi hawa nafsu kita ni, katanya ulama salaf, kadang-kadang dia mengajak kita kepada kebajikan. Tapi tak habis lagi situ. Mengajak kita kepada kebajikan, mengajak kita membuat kebaikan. Dan maksud daripadanya, maksud mana tujuan nafsu kita mengajak kita kepada kebaikan tadi, tujuan dia menyengutukan bagi syaitan. Maksudnya nafsu kita ni mengajak kepada kebaikan kerana dia dah bermuafakat, dah berpakat dengan syaitan nak merosakkan kita dengan kebaikan tadi. Boleh faham tak tu? Jadi hawa nafsu ada kalanya mengajak kita kepada kebaikan, tapi dengan maksud, dengan tujuan bersekutu dengan syaitan dalam nak membinasakan kita. Ini yang kadang-kadang selalunya kita tak perasan. Kalau mengajak kepada perkara haram, itu terang-terang kita tahu salah. Diajak berjudi, diajak berzina, diajak minum arak, diajak tak solat, diajak tak mengaji, itu terang-terang dah kita tahu benda tu salah. Yang bahayanya, yang halus ni contoh gini, dia ajak kita buat kebaikan, tapi di situ ada perangkap yang dipasang, ada jerangkap yang dipasang di situ. Ini banyak kita yang terkena ini. Yang tadi tu pun terkena banyak juga. Yang ni lagi ramai lah maksudnya. Yang ni lagi ramai terkena yang ni. Sebab yang ni lagi tersembunyi. Helah dia lagi licik yang ni. Helah dia lagi licik yang ni. Maka inilah segala baginya kemudian daripada yang demikian. Contohnya mana diajak kita kepada kebaikan? Contoh kalau kita suami, nafsu mengajak kita semata-mata mencari rezeki. Bagus tak cari rezeki? Bagus. Jahat tak cari rezeki? Dah. Rezeki halal pula tu. Kita pun carilah rezeki. Dia suruh cari lagi. Pada kita kebaikan. Tapi sebenarnya ada perangkap yang dipasang di situ. Mana perangkapnya? Supaya kita leka dengan mencari rezeki dan meninggalkan kewajipan yang lain. Cari rezeki, tapi dengan sebab cari rezeki tadi, tinggal wajib semayang, tinggal wajib puasa, tinggal wajib tutup aurat, tinggal wajib mengaji. Dia hanya mengajak kita mencari kebaikan, membuat kebaikan dalam mencari rezeki, cari nafkah aja. Jadi pada sangkaan kita sebagai seorang lelaki, suami contohnya, betul lah. Apa salah yang kita buat? Apa salah yang kita buat? Kita tak merompak, kita tak mencuri, kita tak berzina, tak minum arak, tak berjudi. Kita cari nafkah aja. Kita tak perasan dengan mencari rezeki yang halal tadi, kita dah membuat maksiat yang lain, iaitu mana? Meninggalkan kewajipan yang meninggalkan kewajipan yang lain itu maksiat juga.
Maksiat juga, meninggalkan kewajipan, cari rezeki yang halal sampai semayang kita tak betul, sampai akidah kita tak tahu, sampai pantang larang ibadah kita tak tahu, penyakit hati kita tak tahu, cara nak ubati hati kita tak tahu. Kita hanya tekun mencari rezeki yang halal tadi. Itu contoh perangkap dia. Ini banyak yang banyak terkena sebab sangkaan kita baik, aku tak buat salah pun. Itu banyak yang terkena gitu. Ataupun dia mengajak kita nafsu, mengajak kita leka dengan ilmu-ilmu yang tidak wajib. Dia ajak kita mengaji juga, tapi bukan mengaji benda yang wajib. Mengaji dengan benda-benda yang sunat, mengaji dengan benda-benda yang fardu kifayah, supaya kita meninggalkan yang fardu ain. Kita belajarlah yang sunat-sunat tadi. Pagi, petang, siang, malam duk mengaji yang sunat-sunat, yang wajib tak belajar. Nampak tak tu perangkap dia. Tapi kita dalam keadaan begitu, yang dah ditipu tadi berasa betul. Aku bukan tak mengaji, aku dah mengaji. Aku dah cari nafkah, aku dah mengaji. Jadi sangkaan dia betul. Rupanya perangkap. Perangkap dia. Liciknya, halusnya permainan dia. Jadi waspadalah kita. Kena waspada. Kena waspada, kena tilik. Ni antara cara syaitan dan nafsu bermuafakat dalam nak menipu kita. Bukankah dulu Imam Ghazali kata kalau nak berperang dengan syaitan nafsu ni, kita kena tahu dia punya strategi. Kita kena tahu strategi dia. Supaya kita boleh berwaspada, berhati-hati. Kalau kita tak tahu strategi dia, makna kita akan terperangkap lah. Sangkaan kita betul, tapi sebenarnya perangkap syaitan dan nafsu. Contohnya tu tadi, antara strategi dia mengajak kita membuat kebaikan supaya meninggalkan kebaikan ataupun kewajipan yang lebih utama lagi. Bila dah kewajipan utama kita tinggalkan, berdosa lah. Amalan tetap tak diterima oleh Allah. Amalan kita takkan diterima oleh Allah apabila kita meninggalkan kewajipan yang lain. Contohnya kewajipan mengenal Allah, kewajipan kita mengetahui sifat mazmumah mahmudah dalam hati, kewajipan bagaimana cara nak memperbaiki hati, nak membersihkan hati, itu semua wajib. Tapi bila kita tak belajar, tak boleh lah. Kita nak membersihkan hati tak boleh, nak mengenal Tuhan tak boleh, nak semayang dengan betul tak boleh. Sebab kita dilekakan dengan ilmu-ilmu yang tidak diwajibkan. Ketahui olehmu, kamu berkehendak kepada mengetahui akan 3 fasal. Tidak dapat tiada bagimu daripada mengetahui 3 fasal, 3 bahagian ni dan padanya yang dimaksudkan. Pertama, kita ni mesti kena tahu. Imam Ghazali kata, siapa pun kita, baik yang dah lama beribadat, yang baru beribadat, yang lama mengaji, yang baru mengaji, kita semua ni baru mengaji. Dan yang lama mengaji pun kena tahu. Barangkali dia tak tahu benda ni walaupun dah lama mengaji. Walaupun dah lama mengaji, boleh jadi yang ni tak tahu lagi. Kita manusia, bukan semua benda kita tahu. Betul tak? Tak semua benda kita tahu, tak semua benda kita faham, tak semua ilmu sampai kepada kita. Jadi ketahui olehmu, pertama apa? Mengetahui perceraian antara khatir kebajikan dan antara khatir kejahatan pada jumlahnya, pada perhimpunannya. Makna kita mesti boleh bezakan. Khatir apa makna? Kebimbangan dalam hati tadi. Kebimbangan dalam hati, kerisauan dalam hati. Bagaimanakah yang dimaksudkan kebimbangan dalam hati yang kebajikan? Bagaimana pula kerisauan dalam hati yang kejahatan? Kita mesti tahu dua tu. Sebab dua-dua benda ni ada dalam hati kita. Ada dalam hati kita. Jadi mesti kita kena tahu supaya kita boleh memilih salah satu. Kalau kita tak boleh beza, nanti takut salah pilih. Contohnya khatir tu khatir kejahatan. Benda yang dalam hati, terlintas dalam hati tadi, benda kejahatan, tapi kita tak perasan benda tu kejahatan, lalu kita buat benda tu.
Lalu kita turunkan benda tu, maka terjatuhlah kita dalam kebinasaan. Sebab kita tak tahu yang terlintas dalam hati itu, yang terlintas dalam hati itu benda kejahatan. Kita tak boleh beza. Sebab pada kita yang tak ada ilmu ni, kita kata benda tu betul. Pada kita yang tak ada ilmu ni, kita kata benda tu baik. Nampak tak? Tak ada apa salah pun. Kita kata tak ada apa salah pun. Sebab mata hati kita tak dapat nak memandang benda tu. Tak dapat nak scan yang jenis-jenis halu-halu macam tu, kita tak dapat scan. Pada kita tak ada salah pun. Padahal salah. Oleh kerana tidak cerah mata hati kita, jadi tak nampaklah benda tu kejahatan. Jadi kita kena tahu perceraian, perbezaan. Yang kedua kita kena tahu, mengetahui mengetahui perceraian khatir ni kebimbangan dalam hati, lintasan-lintasan dalam hati. Itu maknanya lintasan dalam hati ni kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Jadi kita mesti kena tahu bezakan. Kita mesti kena boleh pandai bezakan tu. Khatir kebaikan, khatir kejahatan. Lintasan kebaikan, lintasan kejahatan. Kita mesti kena boleh bezakan. Jadi kedua, mengetahui penceraian khatir jahat pada permulaannya, atau khatir syaitan, ataupun khatir daripada hawa nafsu. Dan dengan yang tersebut itu diketahui perceraian antaranya, maka bahawasanya tiap-tiap satu daripadanya menolakkan daripada satu bahagian yang lain. Makna dia tak sama. Dia mesti ada beza. Dia mesti ada perbezaan. Khatir daripada syaitan bagaimana? Khatir daripada nafsu bagaimana? Dia mesti ada beza. Dan ketiga, mengetahui perceraian antara khatir kebajikan permulaannya, ataupun ilhami, ataupun syaitani, supaya engkau tuntut barang yang ada, ia barang daripada Allah Ta'ala, atau daripada mulhim, yakni daripada malaikat, dan supaya kamu jauhkan barang yang ada daripada syaitan dan daripada hawa, yakni atau hawa nafsu, atau orang yang berkata dengan dia. Kenapa kita kena tahu perbezaan dari perceraian tadi? Supaya kita boleh memilih mana yang menyelamatkan kita. Kalau kita tak boleh beza, macam mana kita nak pilih yang baik? Yang syaitan macam mana, yang nafsu macam mana, yang daripada malaikat macam mana, kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak ambil? Pada kita sama aja. Tak ada beza pun pada kita lah. Yang tak ada mata hati ni sama aja, okey je. Tapi pada orang yang ada mata hati, dia boleh beza. Oh, ini daripada syaitan, aku tak boleh buat. Oh, ini daripada nafsu, ini nak perangkap aku. Oh, ini daripada malaikat. Dia boleh beza. Apabila dia ada ilmu yang Allah bagi pada dia, kefahaman, ketajaman pandangan mata hati dia, dia akan dapat bezakan benda-benda tu. Dia akan dapat bezakan benda-benda tu. Pada kita yang tak diberi oleh Allah benda tu, kita tak boleh bezakan. Kita tak boleh bezakan. Kita tak boleh bezakan. Sebab tu kena tahu perceraian dia. Faslul awwalu, bermula fasal yang pertama. Maka berkata ulama kami rahimahullahu ta'ala, ulama kami, ulama tasawuf lah. Apa katanya? Apabila engkau berkehendak bahawa mengetahui akan khatir kejahatan dan perceraian keduanya, maka timbang olehmu akan dia dengan salah suatu daripada 4 perkara ini, maka nyatalah bagimu halnya perceraian tadi tu. Nyatalah bagimu halnya khatir tadi. Jadi sini ulama dah nak ajar kita ni. Ulama dah bagi tips. Imam Ghazali dah bagi tips kepada kita bagaimana cara nak menimbang ataupun nak mengesan sama ada yang datang dalam hati kita tadi daripada khatir kejahatan
ataupun kebaikan. Nak tahu tak? Macam mana cara nak cek? Nak tahu? Apa nak tahu? Komen nak? Siapa nak tahu komen nak? 1 minit daripada sekarang. Siapa nak tahu komen nak? Baru 3 orang nak. Daripada 236 orang, 3 orang je nak. Yang lain tak nak. Tak nak sudah. Dia boleh beza sebenarnya. Okey, ramai nak. Okey. Okey, ramai nak. Okey, dah. Ramai nak dah tu. Alhamdulillah. Kenapa nak tahu? Kenapa nak tahu? Kenapa nak sangat? Kenapa nak tahu? Kenapa nak tahu cara nak timbang tu? Supaya kita boleh membezakan mana yang mendatangkan kebaikan untuk kita dan mana yang memudaratkan diri kita. Sebab tu kita mesti nak kena tahu macam mana cara ni. Sebab kita kesamaran ni, berasa macam betul, berasa macam salah. Kadang yang salah kita kata betul, yang betul kita kata salah. Sebab tu ini nak bagi tahu. Nak bagi tahu Kejap nak bagi tahu. Kalau nak tahu, tap banyak sikit. 1M. Allah. Sekejap santai kita Put minum haus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Put minum Bismillah. Jadi Imam Ghazali nak bagi tahu kita semua. Saya pun tak tahu, dan kita nak bagi tahu. Sesemut pula kaki ni, masya-Allah tahu. Reset. Sesemut kaki pakai reset sembuh tak? Kalau ular-ular ketuk ke buluh. Orang tua cakap kalau kaki ular-ular ketuk ke pakai buluh. Dia kata kalau ular-ular ketuk pakai buluh, orang tu cakap. Tempurungnya juga. Dia ketuk sendiri ke? Eloknya sendirilah. Kalau orang ketuk kan ramai nak ketuk ni, saya tahu. Kalau saya offer siapa nak tolong ketuk, ramai nak tolong ketuk ni. Inilah masanya. Dah lama pendam. Lama dah dendam. Allah Nabi Muhammad. Okey. Baik. Jadi ada berapa? Ada berapa cara dia? Maka timbang olehmu dengan 4 benda ni. Bila kita siasat dengan 4 benda ni, akan zohirlah benda yang dalam hati kita itu kebaikan atau kejahatan. Maka pertama, picit ibu jari picit ibu jari kaki kalau sesemut. Kita tengah sambil-sambil picit sambil-sambil picit ibu jari kaki. Maka pertama bahawa, terima kasih, ilmu tu. Maka pertama bahawa engkau lintangkan pekerjaan yang terlintas dengan hatimu itu atas syarak. Nombor 1. Ujian nombor 1. Kita nak tahu yang terlintas dalam hati tadi, yang disuruh dalam hati, yang diajak dalam hati tadi, baik ataupun jahat. Nombor 1 uji kaji dia, lintangkan dengan syarak. Maknanya ukur dengan hukum hakam Allah. Masalahnya kita pula tak tahu hukum hakam Tuhan. Yang halal pun tak tahu, yang haram pun tak tahu. Ni masalah, nampak tak? Sebab itulah disuruh belajar ni, supaya kita tahu halal haram. Jadi bila sampai masalah yang macam ni, kita boleh ukur dah. Sebab kita tahu dah apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Kalau saya tak tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, macam mana saya nak lintangkan ni? Macam mana saya nak lintangkan? Macam mana yang Allah suruh pun saya tak pasti, yang Allah larang pun saya tak pasti. Nampak tak?
Sebab tu kita disuruh belajar supaya ambil tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Kalau kita tak tahu apa yang Allah suruh, nanti kalau terlintas dalam hati ni kita kata, barangkali boleh kot. Barangkali boleh kot, macam okey je. Macam okey je. Sebab saya tak tahu. Itulah sebabnya. Yang pertama, adukan dengan syarak. Tengok hukum syarak. Yang terlintas dalam hati tadi, Allah suruh ke Allah larang? Contoh, bersangka-sangka. Contoh. Timbul dalam hati saya ni bersangka-sangka dengan abang-abang ni. Bila dah kata bersangka-sangka tu negatif lah. Kalau bersangka-sangka yang elok, orang tak panggil bersangka-sangka. Orang kata sangka baik je. Kalau kata bersangka-sangka tu adatnya maklum dah. Bila kata bersangka-sangka, mestilah sangka yang buruk, sangka yang negatif. Maklum dah. Dulu adalah dalam grup. Ada dulu dalam grup kita kata, kalau apa hukum bersangka-sangka, kita kata dosa lah sangka-sangka. Dia kena kaji selidik dulu sangka-sangka macam mana. Maklum lah, sangka-sangka ni memang negatif dah. Kalau benda baik, orang tak kata bersangka-sangka baik. Kalau sangka-sangka pasti negatif ni. Jadi maka contoh bersangka-sangka tadi, tengok dalam syarak Allah suruh tak? Allah suruh tak bersangka-sangka yang negatif, ataupun Allah larang bersangka-sangka yang negatif. Jadi bila saya tahu benda ni, makna saya boleh adukan. Makna bersangka-sangka dalam hati saya tentang benda negatif tentang saudara kita ni adalah benda yang dilarang oleh Allah. Jadi di situ saya dapat tahu sama ada khatir yang tadi ajak saya bersangka-sangka tadi daripada syaitan ataupun nafsu. Dah tentu jahat lah. Sebab terang-terang dah dengan syarak larang. Tu contoh bersangka-sangka. Maka jika muafakat jenisnya, kalau muafakat, kalau samalah apa yang terlintas dalam hati tadi, sama jenisnya, makna sama muafakat dengan apa yang Allah suruh, sama muafakat dengan apa yang Allah redha, maka iaitu kebajikan. Bila dah kebajikan, ambil lah, buatlah. Bila dah kebajikan, buatlah. Dah tahu kebajikan, buatlah kebajikan. Dan jika ada ia yang terlintas dalam hati tadi dengan lawannya, yakni menyalahi syarak. Menyalahi syarak mana Allah tak suruh pun benda tu. Allah tak suruh pun benda tu. Allah tak suruh pun buat macam tu. Dengan kemudahan atau dengan syubhah kesamaran, maka iaitu kejahatan. Tak pasti. Nak kata Allah suruh pun tak ada pula Allah suruh. Nak kata Allah larang pun macam kesamaran benda ni. Itu ghalibnya kejahatan. Ghalibnya kejahatan lah tu. Tengok pada syarak tak ada pula dengan Allah suruh buat gini. Tapi Allah larang ke benda ni? Tak pasti sangat lah. Tu ghalibnya kejahatan. Maka tinggalkan, jangan diturunkan, jangan diambil, jangan dibuat. Maka jika tiada nyata bagimu timbang dengan ini, dah semak dengan syarak, kita tak boleh kesan. Semak dengan yang pertama dengan syarak, kita tak boleh kesan lagi, tak pasti lagi. Tak pasti lagi benda dalam hati aku ni. Tak dapat cari lagi ni. Macam mana pula? Guna timbangan yang kedua, iaitu mana? Maka lintangkan dia. Lintangkan ni makna adukan ataupun padankan dia lintasan hati tadi atas mengikut seperti ada ia di dalam perbuatan itu, mengikut dengan orang salihin. Tengok orang-orang soleh
tutuk guru, ulama-ulama, orang-orang soleh ada tak buat benda tu? Dah nak adu dengan syarak, kita pun tak tahu syarak, tak pasti. Guna yang kedua ni, makna benda yang terlintas dalam hati tadi tu ada tak dibuat oleh orang yang bertakwa kepada Allah? Kalau orang-orang yang takut kepada Allah buat tak benda tu? Contohnya duk khianat, longgarkan tayar kereta kawan kita, buka skru 4 tayar. Ada tak orang soleh buat macam tu? Kerjaan khianat macam tu. Longgarkan skru tayar. Ada tak ulama buat macam tu? Duk pancitkan tayar. Pancitkan tayar, tak pasal-pasal pancitkan tayar kereta orang. Ada tak orang soleh buat kerja macam tu? Maknanya kalau ada benda tu baik. Kalau orang soleh ada buat benda tu yang macam kita terlintas tu, baik lah tu. Tapi kalau tak pernah dengar lagi, tutuk guru pergi pancitkan tayar kereta orang ni, tak pernah dengar lagi. Maka iaitu kebajikan lah kalau benda yang terlintas tadi muafakat dengan perbuatan orang soleh, muafakat dengan perbuatan orang solehah, maka tu kebajikan. Tengok kita kalau orang perempuan kalau orang perempuan dia nak keluar rumah, terlintas dalam hatinya nak berhias-hias, terlintas dalam hatinya nak berwangi-wangi, nak berhias-hias. Boleh ke tak boleh? Contohlah syarak kita tak boleh beza. Kalau dah orang tahu tak boleh dah. Kalau orang yang tahu tak boleh dah. Tengok orang-orang solehah. Ada tak orang-orang solehah buat macam yang kita nak buat tadi tu? Berwangi-wangi, berhias-hias. Perempuan, tak ada orang-orang solehah buat macam tu. Makna macam benda tu kejahatan. Boleh? Kalau tengok ada orang solehah buat macam tu, orang solehah dia buat kerja macam tu. Kalau orang solehah buat benda macam tu, dia tak panggil solehah, melainkan dia takut kepada Allah. Orang perempuan yang takut kepada Allah buat tak benda macam tu? Duk tayang-tayang diri contohnya. Selalu tunjukkan gambar kita dekat khalayak ramai. Ada tak orang solehah yang takut kepada Allah, orang perempuan takut kepada Allah, ada tak buat macam tu? Tak ada. Maka kalau nak terlintas nak buat macam tu, camlah benda tu tak baik. Sebab tidak dibuat oleh orang yang takut kepada Allah. Ni contohnya begitu. Tengok keadaan orang solehah dia buat tak macam tu. Kalau yang lelaki, tengok orang soleh dia buat tak benda macam tu. Ada tak tok guru dia keluar waktu petang-petang jogging pakai seluar pendek tu guru? Serban, lepas tu jogging, kain pangkal peha. Kain cawat ni, kain pelikat duk cawat jogging tok guru. Ada tak orang soleh buat macam tu? Tak pernah tengok. Jadi aku ni nak buat macam ni. Tok guru, orang-orang soleh tak buat ni. Makna tak tak elok. Tapi berasa macam nak pakai seluar panjang. Rajin juga tengok orang-orang soleh berkopiah apa semua, pakai seluar panjang duk jogging. Makna orang soleh buat, boleh lah ni, benda baik lah ni. Sebab tu orang soleh-soleh jangan buat sebarang. Orang soleh-soleh jangan buat sebarang, sebab nanti akan ditiru. Orang akan tiru. Orang akan jadikan kita pedoman.
Maka jadikan kita bedok. Oh, dia kata baru ni Tok Fakir tengok jogging kat Tasik Titi Wangsa pakai seluar pendek Contoh lah, bukan nak cerita orang soleh. Yalah nak cerita kan. Yalah kita pantang tepek kopiah. Orang kata orang baik lah. Dia tak tahu kita ke laut juga. Tepek kopiah je pak lebay. Orang soleh belum pasti tapi tu doa mudah-mudahan Amin. Dia kata baru ni ada tengok dia ada up konten buka beg kuning jual seluar pendek baru ni. Biasa dia jual tisu gitu. Jual tisu, cermin mata. Ini dia dapat free sample seluar pendek. Jadi nak mau tak mau nak kena buat iklan. Tengok dia ada rakam. Oh, seluar ni murah. RM10 8 helai. Oh, dia kata dia ada buat. Oh, makna boleh contohnya. Begitu. Contoh na'udzubillah. Kalau nampak tu kira dah gila lah tu. Ada salah makan lah tu Kalau nampak lah macam tu, na'udzubillah, ya Allah minta jauh dah. Tak mustahil kita bukan malaikat. Kalau nampak lah tolong tegur lah Tolong tegur. Gila ke cakap. Tak apa. Kau gila ke dah, kenapa ni? Konten seluar pendek pula ni. Macam-macam. Jadi jadikan tengok orang soleh buat tak benda tu. Kalau orang soleh buat, tok guru ulama ada buat, menunjukkan boleh lah benda tu. Tengok orang soleh ramai-ramai. Jangan yang nadir-nadir. Yang nadir-nadir kadang-kadang ialah buat benda pelik. Manusia kan. Jangan tilik yang pelik-pelik tu. Yang ramai-ramai tu. Ada tak yang ramai-ramai pakai niqab, pakai purdah, tudung labuh pergi berjoget? Ramai-ramai yang pakai macam tu, ada tak buat macam tu? Dah. Ada kadang-kadang, jarang-jarang adalah terjumpa seorang dua. Tu tak boleh dijadikan sebagai apa? Pecaman, dia tak boleh. Tengok ramai-ramai orang soleh macam mana kelakuan. Jangan ambil yang seorang-seorang dua yang nadir-nadir tu. Itu maklum manusia. Dia bukan malaikat Maka iaitu kebajikan, dan jika ada ia yang terlintas dalam hati tadi tu dengan lawannya bagi mengikut orang yang solihin, mana orang solehin, orang bertakwa, tak buat benda tu, maka iaitu kejahatan. Pakai niqab, pakai purdah, ambil gambar meliuk lentuk begitu. Ada tak orang solehah buat macam tu yang takwa? Dia tak buat benda macam tu. Maka kalau terlintas nak buat benda macam tu, tahu dah benda tu tak elok. Tak elok. Benda tu tak elok. Makna aku tak nak buat lah. Ni tak elok ni. Itu cara dia. Tengok orang solehah, yang betul-betul lah solehah, ada tak buat macam tu? Jadi soleh tu bukan semata-mata duduk pada pakaian. Bukan semata-mata maksudnya. Ada tempat lain nak kena tilik juga tu. Bukan semata-mata pada pakaian. Bukan semata-mata pada pakaian tu ukuran dia bertakwa kepada Allah. Ada lagi tempat tilik lain. Kadang-kadang tutup aurat dah, tapi kaki mengumpat contohnya. Tutup aurat dah, bersegoban dah, tapi caci maki orang, maki hamun orang, hasad dengki orang. Contoh. Jadi bukan ditilik pada pakaian semata-mata bukan. Ada lagi tempat-tempat lain nak ditilik. Tanda-tanda orang yang bertakwa dah. Maka iaitu kejahatan. Maka jika tiada kenyataan bagimu dengan mizan ini, nak tilik dengan pandangan, dengan perbuatan orang soleh-soleh pun tak pasti juga benda ni. Elok ke tak elok dalam hati ni. Hukum dengan syarak pun tak pasti. Tengok dengan kelakuan orang soleh pun tak nyata lagi benda ni. Maka lintangkan akan dia atas nafsu dan hawa. Tes dengan nafsu pula. Nafsu nak sangat ke benda tu? Melompat-lompat nak ke? Ataupun nafsu macam berat aja nak buat? Nak mengelak aja nak buat? Ataupun nafsu melonjak-lonjak nak buat? Sebab kebiasaannya, kalau benda tak elok, benda kejahatan,
nafsu akan melompat-lompat nak Buat. oh kalau motor tu tak sabar-sabar nak pergi tu. Dia ada current, dia ada minat dia. Dia tak sabar-sabar nak pergi tu. Mengaji dengan tak mengaji, mana berkaren? Mengaji ya. Tak mengaji berkaren. Kuat karen dia. Betul? Betul. Mana ada salah? Betul? Tengok tuan punya diri dengan aku dah. Voltan tinggi. Voltan tinggi Mengaji dengan tak nak mengaji, mana karen kuat? Contohlah terlintas lah hari ni rasa macam tak nak pergi mengaji malam ni. Kononlah kita tak tahulah ni. Konon-konon tak tahu. Bagus ke ni tak mengaji ni? Bagus ke tak nak pergi kuliah ni? Kita pun tak tahu. Lintangkan dengan syarak, kita pun tak tahu. Syarak ni kalau tak nak mengaji ni disuruh ke dilarang? Tak pasti. Tengok kelakuan orang soleh-soleh, kita pun tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa orang soleh-soleh ni. Geng-geng kita sama waktu dengan kita je. Sewaktu dengan kita je. Lepas tu dengan nafsu, tengok. Nafsu dia tadi tak nak mengaji ni, dia melompat-lompat ke? Agresif ke? Dia berjoget ke? Tak nak mengaji ni perasaan nak berjoget ke? Ataupun dia macam lemau, tak nak mengaji. Tak nak mengaji tu macam lemah, tak nak mengaji. Tak nak mengaji dia lemah aja. Ataupun tak nak mengaji tu dia rasa semangat dia macam. Kalau dia semangat aja, tandalah tu benda tu tak elok. Mana tak mengaji tu tak baik. Contoh. Bukan contoh, nak bagi faham tadi tu. Nak bagi faham nafsu kita. Boleh ukur dengan nafsu. Kalau nafsu ghalibnya, nafsu terinjak-injak nak buat, seronok nak buat, semangat nak buat, camlah ghalibnya benda yang berkaren nafsu kita nak buat ni, benda tak baik. Benda tak baik. Tu cara nak cam ni. Biasanya kalau taat, kalau benda elok, nafsu jadi malas, jadi berat, jadi payah, ada banyak alasan. Banyak alasan. Kali sini, kali sana, kali sini, kali sana. Sebab nafsu tak nak, nafsu tak mau. Dia memang tak nak ikut yang baik, nafsu. Lemah je. Baik lah tu. Lemah je. Baiklah tu. Kalau nafsu lemah, baiklah tu. Kalau nafsu semangat tu, biasanya tak baiklah tu. Bahayalah tu. Maka tilik jika ada ia daripada pekerjaan yang meliarkan daripadanya oleh nafsu akan sebagai liar tabiat, bukan liar kerana takut dan haibah, maka ketahui olehmu bahawasanya kebajikan. Jadi Imam Ghazali kata, tengok, kalau hati tu nak lari je, nafsu nak lari aja, bukan nak lari sebab takut dah, tabiat dia dah memang macam tu dah. Maka ketahui olehmu bahawasanya benda yang hati yang nafsu liar tadi, nafsu tak nak tadi tu kebaikan. Kita boleh ukur sendiri kan, nak mengaji dengan tak nak mengaji. Mana nafsu kita mesti berat aja kan. Nak lari aja kan. Macam tu benda benda baik lah tu. Kena lawan lah maksudnya. Dah tahu dah. Nak ikut kelas ke tak nak ikut kelas, nak join grup mengaji ke tak nak join grup mengaji. Nak join grup ke tak nak Kalau nak join grup tu rasa macam berat aja. Tak nak join lah, dia semangat tak nak join. Camlah tak nak join tu tak baik. Begitu je. Mudah je dia punya cara nak timbang dia. Menyesal pula kita tahu menyesal pula dah tahu. Macam mana ni dah tahu ni.
Dan jika ada ia setengah daripada barang yang cenderung kepada nafsu, akan sebagai cenderung tabiat dan kejadian, tiada cenderung harap kepada Allah Ta'ala dan gemar kepadanya, maka iaitu kejahatan. Kerana nafsu ammaratum bisu' tiada cenderung dengan asal kepada kebajikan. Makna nafsu kita orang awam ni, nafsul ammarah namanya. Nafsu, keinginan diri kita ni yang dibangsakan kepada apa tu? Nafsu kita ni, nafsu ammarah ni sangat-sangat mengajak kepada perkara yang kejahatan. Nafsu kita semua sama je. Sama je, saya pun sama je. Nafsu kita orang awam ni memang cenderung ke kiri. Memang dah tabiat dia gitu. Memang tabiat dia gitu, sesiapa pun. Sebelum dia didik, sebelum dia latih, sebelum dia mengaji, sebelum dia beramal, sebelum dia bermujahadah, memang ke kiri lah tu. Memang ke kiri lah sesiapa pun. Jadi nanti dengan ilmu, dengan amalan, dengan dengan Allah SWT, amalan-amalan tertentu, wirid-wirid tertentu. Jadi dia lawan, dia latih, dibentuk. Nafsul ammarah tadi akan berubah menjadi nafsu yang di peringkat lain pula. Dia akan gunakan pula nafsu ni menolong dia beribadah kepada Allah. Kalau peringkat yang nafsul ammarah bisu tadi, ajak dia tak mau. Dia nak lari aja. Dah tu kita tu. Maknanya orang yang dapat menawan nafsu dah lain. Nafsu tu jadi kenderaan dia nak beribadat pula. Nafsu tu tolong dia ibadat pula. Sekarang ni nafsu kita ni nak lari dari ibadat. Ada memang tabiat kita begitu. Jadi kata ulama, kalau berat je nak buat benda tu, camlah baiklah biasanya. Nafsu kita berat dia nak buat. Nak sedekah kan? Nak sedekah. Nak berderma dengan tak nak berderma, mana berat? Nak berderma. Nak berderma. Tak nak berderma. Nak derma dengan tak nak derma, berat nak derma. Betul tak? Anak hulur tu berat aja. Acamlah benda tu tak elok. Kan macam kalau kat kedai kan, kawan-kawan nak belanja kan, kita nak belanja kawan kan macam berat aja nak keluar. Ya, perasan tak? Sebab benda baik kan? Benda baik kan Allah suka, Nabi suka, orang suka bersedekah. Dah tak ada nak bagi, jangan duduk sekali. Contohnya lah, dah memang nafsu macam tu. Dah memang nafsu kita macam tu. Berat aja, rasa macam rugi aje. Rasa macam kita jadi terungkup aja kalau kita belanja, contohnya lah. Jangan dia kata kan. Camlah maknanya sedekah, belanja, makan sesedara kita tu benda baik. Benda baik. Duduk seorang makan. Seorang. Ramai kan lagi seorang. Oh, duduk ramai lagi seseorang. Ubah table lain. Wah, betul Oh, dia boleh pindah table pula dah. Yang ramai-ramai tadi pindah table dia. Duduk kat table dia. Duduk kat table dia pula. Nampak tu berat kan. Kadang-kadang kalau ada orang datang minta derma, kan berat kita nak bagi. Sebab benda baik. Tak peduli yang datang tu siapa. Tak peduli yang datang tu siapa, tapi nak bagi tu mengelak je kita kecuali dipaksa. Dipaksakan. Dalam kitab Penawar Bagi Hati dia kata apa? Kena paksa diri, kena latih diri, lawankan keinginan dia, nafsu yang tak mau bersedekah. Tak pedulilah dia menipu ke tak menipu, itu urusan dia dengan Allah. Makna kita bila bagi dengan niat yang baik, tetap dapat kebajikan walaupun dia penipu, faham tak? Tapi nafsu tu jangan. Dia berat aja. Faham Kemudian maka hendaklah ia mengambil akan timbang ini. Hendaklah ia, kita hamba ni, kita semua ni lah, hendaklah ambil 4 penimbang ni tadi.
4 penimbang ni ambil lah, fahamkan baik-baik, fahamkan betul-betul. 4 penimbang ini akan timbang ini apabila ditiliknya dan engkau haluskan tilikkan. Makna tilik betul-betul, perhati halus-halus. Dengan 4 penimbang ni tadi, tilik betul-betul halus-halus. Nyata bagimu, makna bila kau tilik halus-halus, kau perhati baik-baik dengan 4 cara tadi, nyatalah bagimu khatir kebajikan daripada khatir kejahatan. Makna kau sendiri boleh membezakan, kau sendiri akan dapat tahu yang terbit dalam hati kau tadi tu benda baik atau benda jahat. Tapi syaratnya kena tilik halus-halus. Makna nak tilik halus tadi dengan ilmu, bukan pakai teropong pula dah. Teropong mana tak nampak. Pakai teleskop ke contohnya, mana nak nampak. Dia kena tilik dengan ilmu maksudnya. Begitu caranya. Wallahu waliyul hidayah bifadlihi annahu jawadun karim. Bermula Allah SWT tu empunya petunjuk dengan limpah kurniaan Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha pemurah dan maha mulia. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita manfaat dengan ilmu yang kita baca malam ni, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Dah lah. Jadilah tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal kebaikan kita, walaupun tak sempurna. Harap dengan rahmat dan kasih sayang Allah, belas kasihan Allah atas diri kita, orang awam ni yang leka, lupa, lalai ni macam-macam ni. Mudah-mudahan ya Allah, asbab kami ni duduk dalam majlis ilmu ni, buat suka belajar, berlatih nak suka mengaji, berpura-pura dengan seronok. Mudah-mudahan kau terimalah juga ya Allah. Mudah-mudahan Allah terimalah juga dengan kurniaan Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa pilih kita belajar mengaji, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan kepada kita kawan-kawan yang ikhlas berkawan dengan kita kerana Allah, yang mengingatkan kita kerana Allah, yang menegur kita kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sama-sama nak berganding bahu mengorak langkah, perbaiki amalan, perbaiki diri, perbaiki hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni, rahmati, ridai kedua ibu bapa kita sekalian, guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga ahli keturunan kita sampai kiamat. Mudah-mudahan Allah lahirkan daripada kalangan kita, keturunan kita, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semuanya, ahli keluarga kita semuanya sampai kiamat daripada fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal. Dan mudah-mudahan Allah merezekikan kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah terima kita sebagai penuntut ilmu, walaupun kita ni tak boleh nak istiqamah lagi mengaji. Mudah-mudahan Allah bagi juga dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah pilih juga dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah rezekikan kepada kita semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat besok. Mudah-mudahan Allah pilih kita, beri taufik kepada kita untuk memperbanyakkan solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah silap, kelemahan, kekurangan, saya minta ampun maaf banyak-banyak pada antum semua. Saya bukan orang sempurna, saya bukan tok guru, bukan pak ustaz, pak kiai, pak apa pun. Kita sama orang biasa je. Bahkan kalian ni saya yakin semuanya orang pilihan Allah, insan-insan mulia di sisi Allah. Jadi mohon doa daripada kalian jugalah untuk diri saya, kedua ibu bapa saya dan ahli keluarga saya. Mudah-mudahan kita sama-sama dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa saudara mara kita di Palestin, di Lebanon, dan di mana-mana sahaja umat Islam yang dizolimi oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi perlindungan, keselamatan, kejayaan,
kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Taala mengalahkan segalian musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdillah. InsyaAllah pagi besok kita ada kelas pukul 9.30. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita ada rezeki, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Mudah-mudahan okey kawan-kawan semua, terima kasih. Selamat berehat semuanya dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berehat semua. Terima kasih teman saya. Tanpa kalian saya cakap seorang-seorang. Oh, besok minggu kelima. Besok air cantik besok. Oh, besok air cantik dah, tanya dia orang pula dah. Oh, besok minggu kelima Oh, malam ni saya nak tengok jadual mancing macam mana besok Wah. Ini air tengah menyeruh mana ni? Kawan saya duk up gambar ikan-ikan sisik banyak ni. Janaha, kerapu. Cuti. Oh, saya tak perasan besok minggu kelima Bang Leh, mana? Bang Leh duduk mana Bang Leh? Oh, ada geng mancing Jom borak-borak jap. Siapa nak berehat lah. Dah habis dah kelas. Ni nak jamuan pula, minum-minum. Tadi dah makan ni, makan lagi ni. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana nak diet macam ni kita sembang-sembang je tapi sekejap. Siapa nak sembang-sembang, relax dulu. Okey, sementara tu kalau ada kawan-kawan nak masuk grup, boleh tolong moderator, boleh tolong kawan-kawan kita mancing. Boleh tolong kawan-kawan kita siapa yang nak masuk grup saya nak ada hal sekejap 5 minit. Lepas tu kan kita borak sekejap lah sambil-sambil minum. Lepas tu nak balik dah. Ya kena scam mesej ni.